Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudah hadir untuk sesi kita yang ketiga ni. Kita pun dah berpuasa 18 hari kan. So macam mana Cik Fitri ada sihat tak hari ni? Alhamdulillah sihat. Saya nampak Cik Fitri agak kurang selesa hari ni. Boleh tahu kenapa? Ada kurang selesa, jadi macam panas tadi kan. Kat luar tu panas. Betul. Tadi Cik Fitri datang ke sesi menaiki motor atau kereta? Motor juga, kalau kereta jam. Oh, sebab tu lah agak kurang selesa. Nampaklah kepanasan. Tak apa, Cik Fitri boleh relaxkan diri dulu. Okey. Dah. Okey, so baiklah. Untuk saya akan masuk ke sesi lepas dulu lah. So sesi lepas kita dah banyak dah bercerita. Saya pun dah tahu kenapa Cik Fitri terlibat dengan vape. Okay, pada awalnya Cik Fitri sebenarnya terlibat dengan rokok lah. Tapi dapat dihentikan bila Cik Fitri dah masuk asrama. Tapi kembali semula kepada vape pula, iaitu masa Cik Fitri masuk ke universiti pada tahun 2017. Betul? Betul. Okay, so tapi Cik Fitri cakap benda ni masih boleh dikawal lah. Dan Cik Fitri sendiri cakap kesan, Cik Fitri pun tahu kesan vape ni. Cumanya Cik Fitri kata vape ni bagi Cik Fitri tidak memberi kesan yang buruk sangat. Betul tak? Pada sesi lepas. Dan saya cuba betulkan orang kata kognitif Cik Fitri tu dengan menyatakan benda ni sebenarnya memberi kesan buruk. Okay. So baiklah, Cik Fitri ada bertanyakan kepada saya satu soalan. Kalau Cik Fitri ingat pada sesi lepas sebelum kita habis, dan saya akan jawab pada sesi ni. Okay, so Cik Fitri tanya pada saya apakah kesan yang teruk apabila seseorang tu terlibat dengan vape. Betul? Ya, betul. Okey, maksudnya kemudaratan lah kepada diri kita untuk masa yang akan datang. Okey, untuk masa yang akan datang. Okey. So Cik Fitri tahu tak apa kandungan-kandungan dalam vape? Sebelum saya menjawab soalan Cik Fitri. Untuk tahu pun tahu sikit-sikit je lah. Maksudnya tak adalah tahu semua. Antara contohnya biasanya cecair tu. Okey. Kimia. Bahan kimia. Bahan kimia pun ada. And of course lah benda tu. lepas tu dia macam bahan bakar. Sebab dia guna elektronik kan. Okay, so itu yang apa Cik Fitri tahulah. Okay, apa yang saya pula tahu dan is refer as counselling. Okay, so kita dalam vape ni ada 3 kandungan utama. Okay, pertama ialah propylene glycol. Okay, itu yang pertama, propylene glycol. Kedua ialah vegetable glycerin. Dan yang ketiga ialah bahan perisa dapur warna. Ini yang Cik Fitri kata bau best ni. Bahan perisa dapur warna tu. Okey, so baiklah, dalam ketiga-tiga bahan utama ni, setiap satu bahan tu memberi kesan buruk kepada kesihatan kita. Okey, untuk untuk propylene glycol tu, okey, Cik Fitri ada cerita sesi lepas yang Cik Fitri mengalami sesak nafas. Betul tak? Ada masalah masa saluran pernafasan ada masalah. Ya. Propylene glycol lah yang menyebabkan Cik Fitri rasa sesak nafas. Kandungan dalam vape tu. Okey, itu jangka panjang, itu jangka pendek saluran pernafasan. Okey, akan rasa tercungak-cungak selalu bila buat benda yang aktif lah yang melibatkan jantung ni, rasa cepat letih. Betul? Okey, dan jangka panjang dia sebenarnya dia boleh membawa Cik Fitri kepada penyakit asma. Lelah. Ya, lelah. Maksudnya benda tu permanent lah. Itu jangka panjang. Ya, maksudnya saya dah pun ada simptom. Dah ada simptom-simptom tu disebabkan oleh propylene glycol ni. Okey, itu yang pertama. Yang kedua ialah vegetable glycerin. Sayur. Sayur. Saya pun tak sure juga. Mungkin inilah yang menyebabkan rasa buah-buah tu. Benda-benda ni lah. Maksudnya vegetable glycerin itulah yang menaikkan rasa untuk orang bila dah hisap tu addicted benda tu. Okey. Okey, benda ni sebenarnya memang vegetable. Vegetable ni kalau kita tahu berkhasiat, betul tak? Tapi tidak berkhasiat. Dan dia sebenarnya mengakibatkan kerosakan organ dalaman. Okey, contohnya macam jantung lah. Kita more kepada jantung sebab benda tu kita hisap kan melalui sistem pernafasan kita.
So benda tu akan merosakkan organ dalaman, jantung, hati, untuk jangka masa yang panjang lah. Mungkin tak sekarang, tak nampak lagi time ni, bila dah tua nanti. Macam tu. Sebab tu kita tahu yang orang lelaki ni mempunyai jangka hayat yang pendek berbanding perempuan. Cik Fitri setuju dengan apa yang saya cakap akhir. Betul, benda tu betul sebab orang lelaki more terlibat dengan benda ni berbanding orang perempuan. Orang perempuan ada tapi kurang. Okay? Ada bukan tak ada. Okey, dan yang ketiga, bahan perisa dan juga pewarna. Okey. Bahan perisa tu memanglah best kan, bau buah lah, mango lah, bagus semua benda tu kalau kita makan yang real, dia punya real tu. Tapi bila kita makan yang dia punya ekstrak je ni, sebenarnya dia boleh membunuh sel-sel dalaman Cik Fitri. Contohnya paru-paru dan juga otak sekali. Macam tu. Okey, apa yang saya cakap ni sebenarnya berdasarkan kajian Inventro pada tahun 2012. Sekiranya orang dah buat kajian yang mana vape ni boleh membunuh sel-sel dalaman, boleh merosakkan organ dalaman. So benda tu sangat bahaya untuk jangka panjang. Jangka pendek ni tak nampak lagi. Dia sama macam rokok je lah. Sama macam rokok. Macam saya cakap, vape sebenarnya lagi teruk, lagi bahaya daripada rokok. Sebab rokok dia ada penapis, vape tak ada penapis. Okey. Itulah. Adakah saya menjawab soalan Cik Fitri ataupun Cik Fitri ada cakap kurang ni lagi? Sebenarnya kalau dipendekkan kata berbahaya untuk jangka masa panjang. Yes. Bahaya untuk jangka masa panjang. Lebih teruk daripada rokok. Lebih teruk daripada rokok. Macam tu. Okey. So sebelum kita masuk kepada sesi kita ni, ada Cik Fitri ada nak tanya soalan apa-apa tak? Yang bermain di fikiran Cik Fitri. Untuk soalan tak ada lagi setakat ni. Okey. So kita masuk kepada penstrukturan macam biasa. Segala apa yang kita bincangkan, isu yang kita bincangkan dalam sesi kita ni tidak akan bawa ke mana-mana pihak lah. Melainkan Cik Fitri ada menyebut berkaitan dengan keselamatan diri dan nyawa diri Cik Fitri, saya dan juga orang sekeliling, barulah saya akan bawa isu ni kepada pihak penyedia saya. Okey, so peranan Cik Fitri untuk sesi kita kali ni saya rasa agak besar sebab kita nak mencari alternatif cara bagaimana kita nak menangani ketagihan vape ni. Sesi kita ni Cik Fitri berperanan besar dan saya sebagai pemudasyara, pembimbing kepada nak memilih alternatif mana yang sesuai dengan personality Cik Fitri. Jelas? Okey, so baiklah. Pertama sekali saya nak tahu ialah kenapa Cik Fitri hadir untuk sesi kaunseling? Apa yang Cik Fitri mahukan untuk sesi kaunseling? Untuk sesi kaunseling, apa yang saya mahukan adalah untuk dari segi inilah saya nak berubah untuk tidak lagi, walaupun macam mana, walaupun benda tu susah, saya hadir ke sesi kaunseling ni dengan harapan saya dapat mengurangkan ataupun berhenti terus vape ni. Sebab ialah untuk saya fikir untuk masa panjang, untuk masa depan saya kan. Jika Cik Yasmin kata macam tadi, kajian yang tadi tu betul, memang saya kalau boleh saya nak berhenti je lah. Untuk tak nak dah untuk edited dengan benda-benda tu. Lagipun benda tu pun untuk kepuasan diri sementara. Dan satu lagi saya fikir-fikir balik, membazirkan duit. Masa juga sebenarnya. Sebab bila hisap benda tu kan, ada orang dia memakan masa yang lama. Mungkin Cik Fitri tak ada lama, mungkin. Tapi ada orang dia mengambil masa yang lama dan benda tu boleh membuatkan rasa macam bila dah ketagih ni, dia dah terbayang-bayang tau benda tu. So tak boleh nak buat kerja, banyak masa habis dekat situ je. Okay. So itu apa yang Cik Fitri nak. So maknanya, okay, apa yang saya cakap, penetapan yang Cik Fitri, matlamat yang Cik Fitri mahukan dalam sesi ini adalah Cik Fitri nak berubah. Dan bukan setakat nak kurangkan, tapi nak berubah, nak stop vape. Betul? Betul. Okay, so sebelum Cik Fitri buat matlamat ni, Cik Fitri ada terfikir tak bagaimana sebenarnya aku nak stop benda ni? Untuk stop benda ni, maksudnya sebelum ni dah cuba, bukan dah terfikir dan dah cuba. Tapi dia macam mana nak kata, tak kena dengan cara. Tak ada cara yang betul untuk berhenti. Tak ada cara yang sesuai dengan diri Cik Fitri. Okay. Lagi satu, saya pun duduk di rumah. Jadi benda tu macam tak ada ni lah,
kawalan. Maksudnya saya bebas untuk buat apa yang saya nak. Okey, tapi bila duduk rumah. Okey. Apa yang saya boleh cakap, macam Cik Fitri cakap sesi lepas, Cik Fitri sebenarnya terlibat dengan Fit ni disebabkan kawan. Betul. Tapi Cik Fitri cakap tadi, Cik Fitri tak terkawal, maksudnya tak dapat nak kawal pula bila duduk kat rumah. Yelah, apa sebenarnya yang Cik Fitri cuba bagi tahu? Yelah, sebab dah benda ni dah lama, dah 17, 18, 19, 20. Dah 4 tahun. Jadi untuk saya berhenti secara mengejut, untuk berhenti serta-merta tu susah sebenarnya. And then apa saya masukkan dengan susah untuk saya berhenti bila saya duduk kat rumah adalah sebab benda saya dah tahu, serba-serbi pasal Fit saya tak tahu, kedai mana, saya dah ada pembekal apa. Jadi benda tu mudah untuk saya dapat mudah. So bila walaupun saya dah try untuk seingat saya ada satu hari tu saya dah kehabisan flavor dan juga catering untuk isi flavor tu. Jadi saya dah tak saya dah niat dalam hati tak nak beli sebab saya nak berhenti. Kalau boleh tapi benda tu sehari je. Maksudnya keesokan hari tu saya cari Kembali balik. Saya pergi beli balik. Waktu tu tak silap saya PKP. PKP tahun lepas ke tahun ni? PKP tahun lepas. Okay. Jadi macam apa ni, saya dah tak boleh tahan lah. Maksudnya macam duduk rumah lepas makan nasi. Biasanya lepas makan nasi saya nak kena hisap vape untuk saya dah terbiasa kan. Jadi macam benda tu jadi macam saya just tahan macam biasa. Maksud tak ada alternatif lain. So benda tu susah. So walaupun Cik Fitri cakap dekat rumah sebenarnya terhalang disebabkan oleh persekitaran, keluarga, tapi sebenarnya benda tu juga bila dekat rumah ni orang kata lagi more Cik Fitri tak nak kawal sebab dah boleh buat sendiri. Sekarang dia dah, kalau macam dulu kalau mungkin sebab awal-awal bosan Miss PKP kan tak ada buat apa. Satu tu boleh jadi faktor. Okey, apa yang Cik Fitri cuba cakap tadi? Maafkan saya menyampuk. Sana Yang tadi. Tak ada apa-apa. Tak ada apa. Okey. Okey, maaf ya. Okey, sebablah itu satu. Okey. So Cik Fitri cakap Cik Fitri cuba untuk berubah. Ada. Okey. Cara yang macam mana Cik Fitri buat tu? Macam saya katakan tadi, saya tak ada cara yang betul. Saya tak tahu cara macam mana nak ubah saya punya tabiat vape ni. Jadi saya cuma hanya apa ni, macam habis flavor tak ada catering. So benda tu tak adalah saya tak boleh nak hisap. Jadi saya just cuma dalam satu hari tu saya kata tak apalah, hari ni aku tak nak hisap vape. Dan kalau boleh aku nak berhenti. Tapi benda tu tak sekejap saja. Sekejap je. Bukan dalam jangka masa yang panjang. Macam Cik Yasmin kata tadi, satu lagi faktor betul lah duduk kat rumah bosan tak nak buat apa. Lagilah benda tu menjerumus kepada perkara sebegitu. Okay, sebablah saya boleh memberitahu beberapa alternatif lah untuk nak mengurangkan, tapi sebenarnya dia bergantung kepada Cik Fitri sendiri. Okay, so first Cik Fitri tu sendiri kena belajar cara-cara nak ubah mindset. Sebenarnya mindset kita ni yang boleh mengubah kita punya apa yang kita boleh mengubah keburukan yang ada dalam diri kita. First kali kita kena ubah mindset lah. Okay, maksudnya kita kena strukturkan balik semula kognitif yang mana kognitif Cik Fitri menyatakan vape sedap. Betul. So kita nak strukturkan balik kognitif ni, pertama kita kena kembalikan pemikiran Cik Fitri yang mana vape tu sedap kepada vape tu membahayakan kesihatan. Okay, itu satu. Cik Fitri kena letak dalam mindset Cik Fitri, vape ni bahaya sebenarnya, rosak. Okay, Cik Yasmin dah cakap tadi kesan buruk dia. Orang kata rosak salur salur pernafasan jadi tak stabil, rosak, ada masalah, membunuh sel-sel lain. So benda tu kena ada mindset Cik Fitri sekarang ni. Kalau Cik Fitri betul-betul nak berubah. Okay, itu pertama. And then Cik Fitri kena tahu juga, okay, vape ni bukan saja mungkin tak nampak lagi jangka pendek. Cik Fitri nak hidup lama ke nak hidup kejap? Tanya siapa pun semua nak hidup lama kan. Yes, betul. So benda tu letak juga dalam mindset yang mana aku nak hidup lama.
nak hidup sehat. Tapi ada setengah, maaflah kami nyambut, tapi ada setengah kata, macam saya kata sesi minggu lepas, tak isap vape pun mati juga kan. Yes, betul. Tapi kita tahu tak bila kita mati? Tak tahu. Okey, dan perkara-perkara yang buat kita mati tu biasanya perkara-perkara buruk atau perkara-perkara baik? Perkara buruk. Yes. Vape tu perkara buruk atau perkara baik? Buruk. Sebab dia merosakkan ni sistem dalaman. Benda dalaman ni dia tak nampak tau. Dia rosak. Kita tak nampak. Tapi contohlah, bila dia pergi check, awak sebenarnya dah ada kanser tahap 4. Barulah kita macam, ya Allah, barulah kita terfikir benda tu. Bila dah ada penyakit baru kita nak berubah. Tapi masa tu kita dah terlambat dah sebenarnya. Cik Fitri setuju dengan apa saya cakap? Setuju. Okey. Cerita pertama. Okey, yang kedua, tetapkan tarikh Cik Fitri nak berubah bila. Maksudnya, okey, aku nak dalam masa sebulan ni aku tak hisap rokok. Tak hisap vape. Maksudnya letakkan matlamat lah. Tetapkan tarikh bila-bila. Contoh Cik Fitri start, okey, aku akan start 10 hari bulan 3. Contoh. Okey, 10 hari bulan 3. Time tu dah 5 hari bulan 3. Kiranya sepanjang 5 ke 10 tu Cik Fitri isap je vape. Isap je. 10 hari bulan 3 tu macam diet Cik Fitri. Okay, faham. Yes, macam maksudnya diet. Lepas 5 hari tu, 10 hari bulan tu saya dah tak isap. Yes. Sebelum tu saya isap puas-puas. Isap puas. Isap sampai habis. Ataupun 10 hari bulan 3 tu kurangkan. Okey, Cik Fitri dah kurangkan. Okey, hari ni 10 hari 3 ni aku nak isap sekali je. Iaitu contoh lepas makan, sekali sehari. Okey, benda ni kena buat secara istiqomah, bukan secara laju. Barulah jadi. Okey, dia mengalami proses. So first contoh sehari je. Okey, untuk seminggu pertama aku nak isap sekali sehari. Minggu yang kedua aku nak cuba hisap seminggu 3 kali. Semakin kurang. Yes, semakin kurang. Dan okey, kita sebagai orang Islam, kita tahu nak berubah ialah kita kena jangka masa 40 hari. Ya. Dalam Islam macam tu. 40 hari kita tak buat benda tu, insya-Allah kita akan istiqamah tak buat benda tu. Tapi sepanjang 40 hari tu kita kena buat lah. Contohnya kena kurangkan ataupun tak buat terus sepanjang 40 hari. Faham? So benda lepas 40 hari, dalam Islam kata kita dah terbiasa benda tu. Bila dah terbiasa, benda yang sunat pun kita akan rasa benda tu wajib. Faham? Okey, so kita berpandukan kepada agama kita juga. Okey, yang ketiga ialah kita yakin kepada diri sendiri. Cik Fitri yakin tak nak berubah? Yakin? Yakin. Nak buat bersungguh-sungguh? Betul, nak buat. Bukan nak main-main? Tak, betul nak buat. Okey, bagus. Itu yang ketiga. Yang keempat ialah buat nota. Catat. Okey, contoh. Tak ada, bukan sekarang. Okey, contoh dekat rumah. Okey, macam orang perempuan. Macam saya sendiri, saya ada diary saya. Cik ada diary? Saya ada diary. So dalam tu saya akan tulis, okey, apa saya buat hari ni. Contoh saya nak diet. Okey, aku makan ni. Pagi makan apa. Tengah hari makan apa. Okey, so apa yang perlu saya kurangkan hari tu. Contoh, okey, aku dah terlebih minyak sebenarnya. Aku dah terlebih lemak. Okey, sama juga macam Cik Fitri. Okey, boleh buat. Okey, hari ni aku isap. Sebenarnya aku target hari ni isap sehari. Contoh. Tapi aku dah terlebih ni 3 hari. Okey, tak apa. Esok akan buat pula. So esok kita improve balik. Improve sampailah kita boleh buat. Okey. Itu yang keempat, sorry. Yang kelima, yang kelima ni saya rasa macam boleh nak buat, tapi bergantung pada katakan kepada diri Cik Fitri ni, aku bukan penagih. Aku bukan penagih. Setiap kali macam nak buat, okey, ni Fitri, kau kena ingat, kau bukan penagih. Penagih? Kau bukan penagih vape. Penagih vape, bukan penagih dadah. Ya. Okey, itu yang seterusnya. Itu nak buat pun tak apa. Tak nak buat tak apa. Yang seterusnya ialah sentiasa berfikiran positif. Okey. Selalulah orang kata, sebab macam saya cakap tadi pada awalnya tu, struktur balik kognitif kita. Bila kognitif kita dah stabil, kita dah positif, keseluruhan kita punya gerak-geri, tindak tanduk personaliti kita pun akan positif. Bila mindset kita dah betulkan. So benda penting sekali ialah mindset. Okey. Yang seterusnya ialah kena dapatkan sokongan lah. Okey, macam Cik Fitri dah buat sekarang ni, Cik Fitri hadir ke sesi. Okey, Cik Fitri dapat sokongan daripada kaunselor,
daripada, dan mungkin juga Cik Fitri boleh dapatkan sokongan daripada orang sekeliling, orang yang tersayang. Okey, contohnya macam keluarga Cik Fitri, kawan-kawan, untuk berubah. Okey, kenapa Cik Fitri? Saya nampak Cik Fitri keliru. Tak ada keliru. Tapi apa? Tak keliru tapi macam apa yang Cik Asmi kata tu, perlu masa lah untuk tak proses. bagi saya macam tak mudah juga. Tapi insyaAllah boleh dibuat. InsyaAllah dengar apa yang Cik Asmi mungkin boleh. Okey, itu. So ketujuh alternatif yang saya dah bagi tahu, saya dah jelaskan kepada Cik Fitri tadi. Yang mana Cik Fitri rasa Cik Fitri nak buat dulu? Yang macam tu Cik Asmi kata macam ni, yang bagi saya mungkin saya boleh buat, yang letakkan matlamat. Ubah mindset, letakkan matlamat. Letakkan matlamat ke ubah mindset? Yang maksudnya letak tarikh 10 bulan contoh. Kaedah yang kedua lah, letakkan tarikh. Ubah cara gaya hidup lah. Maksudnya mungkin boleh sebab berperingkat kan. 5 hari. Mungkin saya akan try. Kiranya Encik Fitri tak nak, maksudnya tak nak ubah mindset yang mengatakan yang mindset tu pun boleh pakai juga. Yang macam ni kata vape ni bahaya untuk masa depan. Tu pun boleh pakai. Antara ketujuh-tujuh tu, first Cik Fitri pilih untuk ubah tarikh. Maksudnya letakkan tarikh untuk berhenti. Kedua ialah nak ubah mindset. Okey, lagi? Lagi yang pertama apa boleh? Ubah mindset tu. Yang pertama ubah mindset. Ubah kognitif. Lagi kita apa ni, yang terakhir tu. Yang terakhir ialah dapatkan sokongan. Mungkin boleh. Saya mungkin akan minta pertolongan ataupun sokongan moral daripada ibu lah. Mungkin saya akan berbincang dengan ibu untuk ataupun dengan adik saya untuk menghalang saya bila saya nak daripada tak buat benda tu. Maksudnya bila saya nak isap rokok dari rumah tu, maksud dia pantau saya. Saya suruh ibu saya untuk pantau aktiviti saya. Mungkin saya boleh berbincang dengan ibu. Okey, Cik Fitri tak rasa benda, contoh. Cik Fitri memilih alternatif sedemikianlah. Cik Fitri tak rasa benda tu terkongkong? Sebab saya nak berubah kan. Sebab saya yang pilih jalan ni, so saya akan tak rasa dalam benda tu. Tak terkongkong. Okey, so itu alternatif yang saya berikan, dan Cik Fitri memilih 3 from 7 daripada 7. So alternatif Cik Fitri sendiri, yang Cik Fitri rasa macam aku nak buat lah benda ni, selain pada Cik Yasmin cakap tadi, boleh tahu tak alternatif lain? Untuk alternatif saya, macam mana saya nak kata, mungkin saya ikut yang Cik Yasmin bagi je lah. Sebab tu pun tujuan saya datang ke sesi kasih, sebab saya pun dah tak tahu cara macam mana nak buat. Sebenarnya saya pun tak terfikir nak untuk dapatkan sokongan moral tu. Memang betul lah Cik Yasmin kata, apa-apa yang kita buat kita perlukan sokongan. Kalau kita tak boleh nak berjalan sendiri, maksudnya kalau kita tak boleh nak hinder sesuatu perkara tu berseorangan, kita perlukan sokongan. Cik Yasmin kata mungkin benda tu saya akan gunakan. Okey, baiklah. So apa yang sesi ni kita lebih banyak kepada mencari cara, dan Cik Fitri dah memilih 3 tadi. First, Cik Fitri nak bermindset. Kedua, nak letakkan tarikh untuk berhenti. Dan yang ketiga, mendapatkan sokongan. Betul lah, sokongan tu penting sangat-sangat. Kita nak berjaya pun kena dapat sokongan. Tak kisah dari segi apa benda pun nak sokongan. Kalau tak ada sokongan, dia rasa macam buat sesuatu benda tu tak bersemangat. Betul tak? Betul. Sama je. Nak berjaya pun macam tu juga. Okey, so kalau saya fokuskan dalam Islam, niat yang pertama sekali kita kena buat, niat lah. Niat kita betul-betul nak berubah untuk apa? Berubah untuk nak jaga kesihatan tubuh, nak, orang kata bila dah sihat kita boleh beribadah dengan lebih baik. Betul tak? So niat tu yang penting. Suatu benda pun, suatu ibadah pun, bila kita nak buat tu pun kita perlu bermula dengan niat. Dan niat tak menghalalkan cara juga.
Betul. Contoh niat nak berubah kan, and then lepas tu tiba-tiba cakap tak apalah, esok lah, misal lah dulu. So benda tu macam tak menghalalkan benda tu lah. Jadi sia-sia lah. Jadi betul lah, niat saya datang sini ni untuk berubah ni tepat lah. InsyaAllah, semoga dia memudahkan lah. Orang kata bulan puasa ni kan, doa makbulkan. Okay, so ada apa-apa soalan lagi tak? Okay, yang Cik Fitri nak tahu. Untuk saya nak tahu, untuk saya berapa hari saya perlu letakkan matlamat sepanjang sesi saya dengan Cik Azmi? So Cik Azmi kan ada tempoh juga kan, sesi ni. So kalau saya letak terlalu lama ataupun saya nak pandangan Cik Azmi lah, kalau boleh. Untuk berhenti ke atau untuk dalam sesi ni? Untuk berhenti Sabit. Okay. Untuk berhenti Sabit, macam saya cakap, kalau saya akan berpandukan kepada agama, kepada Islam yang mana 40 hari. Yang 40 hari. Yang 40 hari. Tapi itu cara saya. Cara Cik Fitri, kalau Cik Fitri nak dalam masa terdekat ni, aku mungkin dalam masa terdekat ni Cik Fitri tak nak isabih sebab Cik Fitri nak melamar kekasih Cik Fitri ke? Kalau untuk masa terdekat takut. Tapi mungkin boleh. Saya akan cuba. Sebab? Untuk melamar tu. Yang tu adalah juga sebab sekarang saya pun umur dah 24 tahun. And then saya pun, maaflah kalau benda personal, saya macam, saya pun ada target 26 saya dah nak, kalau boleh saya dah nak kahwin 26. So saya bermula daripada sekarang. Saya pun pernah terbaca dan pernah tengok dekat Instagram apa macam orang berhenti sokok ataupun vape, dia simpan duit yang dia beli rokok, beli vape tu sehari, duit untuk digunakan untuk beli vape dia simpan sehari. Dalam masa sama dia nak berhenti untuk, dia dapat jumlah duit yang beratus-ratus, beribu sampai beribu ada. So masa saya pun pernah terfikir, kalau aku buat macam tu juga, mungkin saya akan dapat hasil yang sama. Yes, betul. Itu pun satu. Tengok kepada, orang kata more kepada cari benda-benda yang positif dalam media sosial. Media sosial ni sebenarnya banyak negatif. Tapi bila kita tahu cara nak gunakan media sosial tu dengan betul, insya-Allah dia akan jadi positif. Tadilah Cik Fitri tengok benda tu positif kan. Bila Cik Fitri nak lamar anak orang tapi tak ada duit. Betul. Tapi vape, bayangkan 500-600 tu Cik Fitri saving. Dalam masa beberapa bulan tu Cik Fitri dah boleh dapat beribu-beriban. Dan Cik Fitri dah boleh melamar anak orang. Betul tak? Betul. Betul. Okay. So, okay, kita tengok balik. Okay, macam tadi pada awal sesi kita dah buat penetapan matlamat. Mana Cik Fitri memang betul-betul nak berubah. Datang ke sesi ni nak berubah, bukan saja-saja untuk datang ke sesi ni. Okay, itu yang pertama. Dan saya dah bagi tahu, dah jelaskan, saya pun dah jawab persoalan Cik Fitri berkaitan dengan kesan buruknya vape ni. Dan saya dah ceritakan dengan lebih lanjut lah berkaitan 3 kandungan utama vape ni. Pertama, propylene glycol, vegetable glycerin dengan bahan perisa dan juga pewarna. Ketiga-tiga ni sangat memberi kesan buruk kepada dalaman lah terutamanya. Tapi benda ni jangka panjang, tak nampak lagi time ni, tapi mungkin nampak bila kita dah tua nanti. Okay, itu satu. Dan saya juga dah jelaskan 7 alternatif yang saya rasa macam yang biasalah yang orang akan buat untuk nak berubah. Tak kira kalau nak berubah dari segi benda lain pun boleh guna juga 7 benda ni. Okey, bergantung kepada matlamat dan niat itu sendiri. Okey, so baiklah. Dan Cik Fitri juga dah pilih 3 daripada 7 alternatif yang diberikan yang Cik Fitri rasa sesuai dengan diri Cik Fitri. Dan adakah lepas balik ni Cik Fitri nak terus buat atau nak berfikir dulu? Mungkin saya akan terus buat seperti yang Cik Azmi kata tadi, kena balik susun jadual, betul kan? Saya pun perlu berbincang dengan ibu saya mengenai ni. Okey, rasanya bila Cik Fitri cakap berkaitan dengan ibu tadi, Cik Fitri rasa ibu Cik Fitri boleh menerima ataupun biasa orang tua ni dia macam tak faham tahu apa yang kita cuba nak, and then Cik Fitri rasa dia akan menerima dengan hati yang terbuka ataupun macam kau ni ngada-ngada lah, contoh itu saya tak tahu. Bagi saya, ibu saya jenis yang support anak dia. Buat apa-apa pun dia akan support. Untuk yang ni, walaupun saya bagi tahu dia benda yang baik kan, saya bagi tahu dia saya nak berhenti macam-macam ni, insya-Allah dia akan support. Lagi-lagi benda yang baik.
betul lah, benda yang baik kan. Ibu mana yang tak nak tengok anak dia kembali kepada ialah vape kan. Mungkin orang kata macam vape ni tak ketara sangat, so orang tak tahu kesan jangka panjang dia. Tapi bila orang dah tahu, orang akan macam takut nak berhenti juga. So Cik Fitri pun dah tahu kesan dia. Cik Fitri sendiri pun nak berhenti kan. So saya pun dah tanya Cik Fitri tadi, Cik Fitri ada alternatif lain tak untuk nak berubah. Tapi Cik Fitri menceritakan yang Cik Fitri memang datang ke sini untuk mengetahui alternatif dalam kaunseling. Dan Cik Fitri dah pilih. Semoga, saya doakan semoga Cik Fitri dapat buat benda ni dekat rumah, dapat aplikasi, dan saya nak follow up untuk sesi akan datang nanti. So sesi akan datang ni kita akan, orang kata jauh lah sikit kita berjumpa. Saya akan bagi dalam seminggu ke 2 minggu baru kita berjumpa, dan saya nak tengok bagaimana perkembangan setelah kita bincang tadi. Dah banyak dah kita bincang. Saya nak tahu perkembangan Cik Fitri dari semasa ke semasa, dan mungkin Cik Fitri time tu Cik Fitri dah cuba cara baru. Mungkin Cik Fitri ada cara baru yang Cik Fitri rasa sesuai dengan diri Cik Fitri kan. Macam tu lah. So masa pun dah mencemburui kita. Ada apa-apa Cik Fitri nak bagi tahu tak dalam sesi ni? Tak ada apa-apa, cuma saya nak ucapkan terima kasih lah kepada Cik Yasmin, sebab sekurang-kurangnya saya datang sesi ni pun saya pun dapat tahu cara yang betul, cara yang mungkin berkesan untuk saya. Saya pun dah nampak apa yang saya perlu buat. So maksudnya macam saya kata, betul lah, saya datang sini untuk saya berubah. Saya datang dengan rela hati. So saya akan buat apa yang Cik Yasmin bincangkan bersama tadi. Okay, so baiklah. Kalau tak ada apa-apa lagi, kita boleh habiskan sesi kita sampai sini sajalah. So saya doakan yang terbaik, best of luck of you, dan semoga Cik Fitri tak menyesal hadir ke sesi kita ni. Yang mana saya harap sesi ni dapat membantu Cik Fitri jadi orang kata berfungsi dengan normal, berfungsi dengan baik, seperti sedia kala, seperti yang dulu-dulu masa kecil yang tak terlibat dengan apa-apa penyalahgunaan ni. Dan itu sajalah, saya pun ucap terima kasih kerana sudah hadir pada sesi kita yang ketiga ini, dan semoga Allah berikan kesempatan untuk kita berjumpa pada sesi keempat kita, sesi follow up. Tak lama dah nak habis, ada 2 sesi lagi untuk kita habiskan. Dan itu sajalah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.